Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace dan ini ringkas TVS. Pengurusan dan pentadbiran Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob Materi akan diambil alih Majlis Islam Sarawak bermula 1 Januari depan. Penyerahan pentadbiran itu merupakan usaha kerajaan Sarawak untuk memartabatkan institusi tahfiz di negeri ini. Antara lain Pusat Pengajian Al-Quran Tun Abdul Rahman Yaakob turut diletakkan di bawah pengurusan Majlis Islam Sarawak. Memorandum perjanjian ditandatangani lembaga yang diwakili Setiausaha Kehormat Tan Sri Bujang Muhammad Noor, manakala Majlis Islam diwakili yang dipertuanya Datuk Misnu Taha dan Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yassin. Majlis ringkas itu turut disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng yang berlangsung di Kuching pada Selasa. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Bagaimanapun tadika tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob masih kekal di bawah kendalian Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak yang kini merekodkan pengambilan 275 kanak-kanak secara purata. Mahat Tahfiz yang ditubuhkan sejak 2011 beroperasi di bawah pentadbiran lembaga berkenaan termasuk aspek merangka dan pengurusan serta pembinaan kompleks itu yang berkeluasan 20.8 ekar dengan kos 22.81 juta ringgit. Ia menyediakan 18 buah kelas serta bilik-bilik kemudahan pembelajaran dan pengajaran. Perintah kuarantin bagi mereka yang masuk ke Sarawak masih diteruskan bagi membendung penularan COVID-19. Demikian penegasan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas. Katanya pengorbanan semua pihak amat diperlukan agar objektif dalam menangani pandemik berkenaan dapat dicapai. Sejak pusat kuarantin di hotel dibuka pada 5 April lepas, sejumlah 83 kes daripada keseluruhan kes di Kesan positif COVID-19. Daripada jumlah itu, 44 kes adalah dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan, manakala 39 kes dari luar negara. Kuarantin ini kita akan terus jalankan walaupun ianya ada menyusahkan, some inconvenient to a lot of people, but I guess a little bit of sacrifice will be able to enable us to cut the rangkaian COVID ini. Menurut Ugah, tiada kes terbaru di Kesan di Sarawak pada Selasa, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif kekal 1,090 kes. TVS akan terus komited dalam usahanya membantu golongan memerlukan menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya. Dengan program Season of Giving, TVS mengurat langkah pertamanya menghulurkan sumbangan kepada beberapa badan bukan kerajaan NGO di negeri ini. Program itu dinamakan TVS Prihatin, di mana kita akan memberi kepada beberapa NGO di Kuching at the moment sebagai tanda memberi balik kepada rakyat Sarawak. Khairani berkata sumbangan turut disampaikan kepada kanak-kanak selain pertubuhan termasuk Persatuan Haiwan. Kita tak ada any specific association. It can be to human, to kids, to adults or even to animals. So just untuk information, kita akan beri kepada beberapa buah NGO yang melibatkan haiwan juga yang akan diadakan pada minggu hadapan. All donation at the moment untuk Christmas, which is kita #Season of Giving, kita memberikan 7 association di Kuching. Bagi Presiden Persatuan Autistik Kuching, Dr. Catherine berkata, dengan sumbangan seperti ini, ia sedikit sebanyak membantu pihaknya menjalankan program khas untuk kanak-kanak istimewa bagi mempelajari perkembangan sekaligus kemahiran mereka. Terima kasih kepada TVS kerana menderma kepada Kuching Autistic Association dengan derma ini untuk bantal-bantal mungkin boleh dipakai untuk living skills . Budak-budak di sini mereka belajar untuk bed making, housekeeping skills dan sebagainya supaya mereka lain kali mungkin dapat mencari pekerjaan juga dan juga boleh tolong di rumah.
Lapangan terbang Mukah yang baharu dijangka mula beroperasi pada suku kedua tahun hadapan. Demikian pendedahan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Yusip Nosbalo ketika melawat perkembangan projek tersebut di Mukah. Secara fizikal katanya lapangan terbang ini akan siap mengikut jadual iaitu pada Januari 2021. Bagaimanapun, untuk beroperasi sepenuhnya, ia melibatkan banyak pihak dan ia mengambil sedikit masa. Dan kita berasa berpuas hati lah di atas perkembangan projek ini, di atas kerja-kerja yang telah dibuat oleh pihak kontraktor untuk mempercepatkan penyiapan lapangan terbang ini lah dari segi digital. Dan kita berharap agar penduduk dan pengguna bersabarlah untuk menggunakan lapangan terbang baru Mukah ini yang akan beroperasi sepenuhnya at least pada pertengahan tahun 2021. Dedah Yusbinosh tarikh penyerahan akhir adalah pada 11 April 2021. Lapangan terbang bernilai 360 juta ringgit itu turut dilengkapi dengan kemudahan antarabangsa seperti immigration dan kuarantin. Pembangunan infrastruktur luar bandar terus dilaksanakan bagi memberi kemudahan prasarana yang seimbang kepada penduduk setempat terutama di kawasan pesisir. Pembinaan masjid baru di Kampung Seruyuk, Sebuyau disifatkan relevan kerana terletak berhampiran laluan jalan pesisir. Menteri Muda Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi berkata, ia bukan sahaja memanfaatkan penduduk kampung tetapi para pengguna jalan tersebut. Beliau yang juga adun Sebuyau menjelaskan Masjid Darul Hidayah merupakan salah satu projek transformasi luar bandar yang telah siap baru-baru ini. Masjid baru yang dibina dengan kos RM900,000 itu boleh menampung kapasiti 200 jemaah pada satu-satu masa. Pasukan Polis Marin Wilayah 5 merampas pelbagai jenis minuman keras bernilai RM75,504 dalam satu serbuan di sebuah premis di Taman Srijaya Sri Aman pada Isnin. Komandannya Asisten Komisioner Samsul Kasim berkata, serbuan dilakukan sepasukan anggota dan pegawai ketika Ops Benteng COVID-19 sekitar jam 2.30 petang. Susulan itu, seorang lelaki tempatan yang merupakan penjaga premis ditahan bagi membantu siasatan. Lelaki berkenaan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Sri Aman bersama-sama minuman keras yang dirampas untuk siasatan lanjut. Kes tersebut disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Itu saja buat masa ini bagi anda yang dalam perancangan untuk balik bercuti. Berhati-hati di jalan raya, ingat peperangan kita masih belum selesai. Jaga jarak anda, patuhi SOP yang ditetapkan. Saya Connie Grace untuk TVS, salam hormat.